Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina Doa. hikmataka wa yassir alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Amma. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, macam biasa hari ni kita mulakan dulu. Okay, hari ni bab 2 Sekejap kita tak boleh buka. Okay. Hari ni kita apa? Cikgu guna buku teks je. Buku rujukan tu boleh beli tak? Ada masalah tak? Kalau ada masalah beritahu cikgu Okey, hari ni kita masuk bab 2 iaitu matrix. Kalau ada buku teks awak tu keluarkanlah, boleh tengok benda yang sama lah ni. Okey, pernah dengar tak perkataan matrix? Kelas, pernah dengar tak? Pernah dengar tak perkataan matrix? Pernah. Apa matrix? Benar. Okey. Kita tengok ni apa dia kata. Arthur Kelly, ahli matematik Inggeris yang menggunakan teori matrix. Inilah orang yang mencipta matrix. Okey, bagaimana kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar bentuk matrix? Okey, cikgu terus tengok contoh ni Ni buku teks awak. Bulan Mac yang diwakilkan dalam bentuk jadual boleh diwakilkan dalam bentuk matrix. Okey, yang ni bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual ni kita boleh transform ke bentuk matrix. Bentuk matrix yang ini. Yang belah kanan ni yang cikgu tunjuk ni. Okey, ni kipas angin. Ada jual kat kedai, jual dalam talian. Okey, yang ni kata mungkin kipas angin berdiri kat kedai jual 16. Kalau dalam talian online lah jual 5. Ini dia data dia Lepas tu dia tukarkan bentuk jadual ni kepada bentuk matrix. Okey, yang baris melintang ni macam ni kan. Yang 16, 18, 11 ni kita panggil baris. Okey, yang melintang. Melintang maksudnya paksi X kan, macam paksi X ni. Nama dia baris. Okey, kalau yang menegak ni macam 16, 5, 18, 10, 11, 4 ni kita panggil laju. Baris dan laju. Benda ni tahu kan? Masa mendengar rendah ada kan belajar baris laju? Pernah tak? Tak? Kelas? Kan? Okey, apa matrix ni? Matrix ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan laju untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Ini definisi matrix. Nombor yang disusun dalam baris dan laju untuk membentuk tata susun segi empat atau segi empat sama. Okey, matrix lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurung. Okay, ada dua pattern. Either tanda kurung yang macam yang kotak ni ataupun tanda kurung bracket yang biasa. Okey, bukan tanda kurung yang macam set tu bukan yang curve bracket tu bukan. Okey, dua je. Matrix kalau tanda kurung dia either yang petak macam ni ataupun yang bracket macam ni. Okey, ada dua wakil. Okey, yang ni je bentuk matrix. Alright, lepas tu awak tengok sini. Okey, contoh 1. Okey, wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matrix. Okey, yang ni maklumat kalori harian bagi perempuan ikut kategori. Okey, kanak-kanak 1,700, remaja 2,100, dewasa 2,000, warga emas 1,800. Okey, yang ini dalam bentuk apa kelas? Jadual kan? Okey, kalau kita nak tukarkan dalam bentuk matrix ada dua pattern. Nampak tak penyelesaian dia? Okey, satu dia susun dalam bentuk baris. Mesti ada kotak ni, ada bracket. Okey, 1,700, 2,100, 2,000, 1,200. Ini matrix baris nama dia. Matrix baris yang mempunyai hanya satu baris. Atau awak susun dalam bentuk matrix laju. Okey, ada dua cara. Either nak buat matrix baris atau matrix laju. Laju macam ni lah menegak. Kalau baris melintang
Okey, ini matrik lajur, yang ini matrik baris. Okey, tapi dia ada satu data, satu line je, satu baris untuk matrik baris dan satu lajur untuk matriks lajur. Okey, yang ini untuk soalan contoh yang pertama. Okey, yang B. Jadual menunjukkan pengurutan pingat kontingent Malaysia, ada 3 acara. Okey, ni jadual dia. Okey, yang bentuk ni, kod jadual ni kamu boleh sama juga. Idea kamu nak susun dalam bentuk, ada 2 cara Okay, 13 ikut je sebiji macam ni, salin balik dalam bentuk baris ni yang laju macam ni, ataupun kamu susun yang ni ke bawah, kamu terbalikkan. 1351 yang ni melintang kan, so kamu menegakkan ke bawah. Yang 1024 ni melintang macam ni, kamu turunkan. Ini matrik laju. Yang ni matrik baris, yang ni matrik laju. Okey, dua-dua diterima. Tapi paling senang awak salin je lah balik kan, ikut matrik baris ni. Okey. Yang ini kita matrik segi empat sama nama dia. Matrik segi empat sama punya bilangan baris dan bilangan lajur yang sama. Okey, baris ada 3, lajur pun ada 3. Sebab tu kata matrik segi empat sama. Sebab apa sama? Sebab bilangan baris dan bilangan lajur dia sama. Okey, yang ni nama dia matrik segi empat sama. Sebab dia ada mempunyai sama bilangan baris dan bilangan lajur yang sama. Yang ni 3 baris, 3 lajur. Okey. Okey, soalan C. Okey, soalan C, ke soalan contoh C. Ujian 1, okey samat. Okey, ini C ke? C yang mana? C yang bawah ni, sorry. C, dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah bahasa Melayu, 82 matematik, 72 sejarah. Hamid pula dapat 80 bahasa Melayu, 88 matematik, 70 sejarah. Okey, yang C ni dia bagi dalam ayat. So kamu kena susun. Okey, contoh yang Samad punya 76, 82, 72. So disusun macam ni, laju. 76, 82, 72. Yang ni Ahmad kan. Okey, yang ini sebelah ni 80, 88, 70 ni siapa punya? Hamid. Okey, yang ni disusun ke bawah. Ataupun awak susun ikut baris. Dua-dua diterima. Okey, pattern ni pula kita panggil matrik segi empat tepat. Apa tepat? Sebab bilangan baris dan bilangan lajur dia berbeza. Okey, kalau segi empat sama, bilangan baris, bilangan lajur sama. Kalau segi empat tepat, maksudnya bilangan baris dan bilangan lajur berbeza. Okey, jelas tak sekarang? Ni baru pengenalan je matriks. Jelas tak? Kelas 5 UKM. Faham mana baris, mana lajur? Baris dia, okey, dalam kalau macam graf kan, baris tu paksi X ke Y? X. Lajur paksi? Y. Lajur? Y. Macam itulah awak anggap macam itulah. Melintang ni, baris ni paksi X. Macam itulah kalau ikut graf kan. Kalau lajur ni paksi Y. Okay, hari ni pengenalan matrik je. Okay, nanti bawah. Okay, latihan kendiri ni nantilah saya tengok apa awak buat. Tapi dia ni senang kan? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Okay, bagaimana awak menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks? Okay, dalam matriks tadi awak dah belajar matriks segi empat sama bila baris dan lajur sama kan? Kalau matriks segi empat tepat, baris dan lajur dia tak berbeza kan? Okay, matrik ni ada peringkat dia, peringkat matriks. Dia ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur matriks. Okay, misalnya awak nampak matriks ni. Okay, kalau awak nampak ni matriks segi empat sama ke segi empat tepat je ni? Segi empat tepat. Segi empat tepat. Tepat. Sebab apa tepat? Baris dan lajur tidak sama kan? Baris ada 2, lajur ada 3 kan? So yang ni adalah matrik segi empat tepat nama dia. Okey, tapi peringkat matrik dia, matrik ini mempunyai 2 baris kan? Baris ada 2, 1, 2. Lajur dia ada berapa? 1, 2, 3. Jadi inilah matrik peringkat 2 darab 3. Maksudnya baris darab lajur. Okey, dan dibaca sebagai matrik 2 dengan 3. Okey, kita baca matrik 2 dengan 3. Tapi
kalau kita tulis 2 darab 3 macam ni. Okey, kalau tengok kita tengok matriks dengan M. Baris ni kita wakilkan M dan laju kita wakilkan N. Mempunyai peringkat M darab N dan dibaca sebagai matriks M dengan N. Maksudnya matriks 2 dengan 3 kalau untuk ni. Kalau kita cakap matriks 2 dengan 3. Kalau kita tulis 2 darab 3 kan. Macam itulah maksud dia. Okey. Setiap nombor dalam matriks dikenali sebagai unsur matriks. Okey, nombor yang ada dalam matriks ni 16, 18, 10, 11, 5, 10, 4 ni kita namakan dia unsur. Macam set lah. Dalam set tu ada unsur dia kan. Macam itulah. Misalnya unsur pada baris kedua. Okey, baris kedua yang mana? Ni baris pertama. Yang ni pertama kan. Yang bawah ni baris kedua. Laju ketiga. Laju ketiga. Satu laju pertama, laju kedua, laju ketiga. So yang 4 ni lah. Baris kedua, laju ketiga ialah nombor berapa kelas? 4 kan? Okay, ni nombor 4 ni adalah baris kedua. 1, 2, laju dia 1, 2, ketiga. Okay. Huruf besar digunakan untuk mewakili suatu matriks. Okay, matriks ni kita katakan. Misalnya A. A sama dengan ni matriks A. Okay, matriks diwakilkan dengan huruf. Dan huruf tu mesti huruf besar. B ke C ke suka hati dia lah, tapi kena huruf besar. Okay, A sama dengan matriks ni dan unsur pada baris kedua, tadi baris kedua ni dan laju ketiga nombor 4 ni boleh diwakili dengan huruf kecil A, tadi A besar kan, unsur dia huruf kecil A, 2, 3. Kita tulis baris dulu, kita tulis laju A, 2, 3. Misalnya macam ni, A, 2, 3 sama dengan 4. Jelas tak? Faham tak ayat dia? Faham tak? Kelas? Faham cikgu. Okay. Yang ni kan? Faham Okay. Sekarang ni cikgu nak tanya siapa yang ada? Jiva? 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 Tidur dah ke? Hilang pergi mana? Jiva? Tak ada. Okay, apa lah? Partiban? Partiban? MIA juga? Ya cikgu, ya cikgu. Partiban, where are you? Okay. So, ke-18 ni, kita nak tulis macam mana Partiban? Partiban? Unsur ke-18, yang 18. Unsur yang 18 ni, cikgu nak tulis macam mana? Dia adalah A kan? A berapa? A huruf kecil kan? A apa? Buat macam ni yang kalau 4 A 2, 3 kan? Kalau 18 ni? Lepas tu A 2, 3. Kalau 18 A berapa Partiban? Cikgu yang 4 tu macam mana dia jadi 2, 3? Itulah. Tadi dengar tak? 2, 3 sebab yang 2 sebab 4 ni baris kedua. Kan? Yang atas ni baris pertama, 18. bawah baris kedua. Aha. Dan dia lajur yang ketiga. 1, 2, 3. 18. Baris dia kedua, lajur dia ketiga. So 2, 3 lah kita panggil. Okay, kalau Oh, okey, 18, baris dia yang pertama ke yang kedua sekarang ni? 1. Ha. So 1, 18 2. ni 1. Okay, 1, 2. Okay, tapi awak huruf kecil lah 1, 2. Ya. Boleh tak? Yang cikgu Boleh, ni boleh. tak. Inilah A 1, 2. Baris pertama, lajur yang kedua. 2. Kan? Betul? Okey, Betul. seorang lagi siapa? Okey, E. E Jaya. Ya. E. Okey, Ya, nombor ya, yang ya. 5 E. Kita wakilkan dia macam mana? A21. A21. Faham Kita baca baris dulu, baru kita baca laju. Okay, so yang A ni, A lah,
2, 1. Baris kedua lajur yang pertama. Boleh? Jelas tak? Faham tak? Faham tak? Faham. Anyone answer? Okay, Faham cikgu. Faham cikgu. okay, dah kita teruskan. Alright. Okay, secara umumnya macam ni lah kita tulis A11, A12, A13 macam ni lah. A baris ke berapa, laju ke berapa. A21 ni dibaca sebagai A21. Kita tak baca 2 dengan 1 tak Itu kalau peringkat, kalau kita baca ni A21. Alright? Okay. Okay, contoh 2. Kita tengok contoh. Okay, diberi 3 matriks P3 negatif 7 9 Q 4 5 R banyak-banyak ni. Tentukan peringkat setiap matriks. Okay, peringkat yang P ni berapa? Peringkat macam mana kelas? Nak baca apa dulu? Peringkat baca apa? Peringkat matriks. Baris lah. Berapa baris ni? P ni. Untuk P. Baris 2. 2? Kau tak betul. Satu. Berapa? Satu. Satu apa? Satu. Satu darab berapa? 3. Darab 3. Satu, baris 1. Laju dia berapa ni? 1, 2, 3 Satu. berapa? 3. Okey. Yelah, 1 darab 3. 3. 3. Laju dia 3. 1. Penyelesaian dia mana? Bawah ni apa? 1 darab 3. P 1 darab 3. Okey, yang Q? Q. Baris ada berapa ni? Baris ada berapa? 2. 2. Laju? 1. Laju? Laju 1 darab 1. Dah saya ingat dah. Yang ni R? 4 darab 4. Okey, baca baris dulu. Baris ada berapa? Betul. 1, 2, 3, 4 kan? 4 4. darab 4. Okay, ni nama dia peringkat matriks. Okey, unsur. Mana unsur dia? Baris pertama dan laju ketiga. Yang P. Yang mana? Baris pertama, laju ketiga. Unsur yang keberapa? Yang mana? 9. Tengok huruf P ni. P. P1. 9. Kan? P13. Baris pertama, laju ketiga. P9. Okey, yang kedua. Baris kedua, laju pertama. Q. Q kecil ni. 2, 1. Okey, 5. 5. Baris kedua, 2, 1 kan? 5. Yang ketiga, baris ketiga, laju keempat. R. 4. Baris ketiga, 1, 2, 3. Laju yang keempat. Berapa? 1. 1. 1 kan? Alright. 9, 5, 1. Okay, betul. Okay, yang ni ini contoh dia. Diberi matriks ni. Tentukan peringkat matriks. Baca baris dulu. Dia berapa baris? 1, 2, 3. Laju dia? 1, 2. So, 3 darab 2. Ingat baris darab laju. Ingat peringkat matriks adalah baris darab laju. Baca baris dulu, baru darab laju. Unsur D11. Kat sinilah 1, 1, negatif 2. D21, 2, 1, kosong. D32, 1, 2, 3, 2, 9. Okey, dah boleh baca dah peringkat matrik dengan unsur. Boleh tak? Kelas? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh Alright. Itulah lemah macam. Cikgu Lela kata sedih je boleh dia tu. Boleh macam tak boleh. Okey, ni latihan. Okey, last kita masuk ni. Bagaimanakah menentukan sama ada dua matriks itu adalah sama? Okey, matriks sama. Apakah syarat supaya matriks M sama dengan matriks N? Okey, kalau matriks sama, M dan N ni mesti mempunyai peringkat yang sama. Maksudnya peringkat dia sama. Kalau 2 darab 2, 3 darab 3 mesti peringkat yang sama dan unsur dia pun mesti sama. Peringkat sama, unsur pun sama. Maksudnya memang sebiji sama. Memang sama. M sama dengan N jika dan hanya jika kedua-dua matrik mempunyai peringkat yang sama dan unsur sepadan yang sama. Okey, tengok contoh yang nombor 4 ni.
Sama tak Cikgu. A dengan B ni? Oh, cikgu. Ah, Najah suruh accept ya dia. saya. Ya. Oh, Najah ke? Sekejap Ha-ha. sebab saya present. Itulah, masuk kelas lambat lagi. Kan cikgu tak perasan. Okay, welcome. Jangan keluar pula. Okay. Tentukan sama ada setiap pasangan berikut sama ke tak? A dengan B ni sama tak? Sama. Kelas? Sama. Sama. Sebiji kan? Sebiji kan sama? Ya. Matrik dia dua, unsur dia sama-sama. Sama. Tu matrik sama. Yang B sama tak? Tak. Sama tak matrik B Tak. ni? Tak. Kenapa tak sama? Sebab dia punya Kenapa? baris. Unsur sama. Yang ini tak sama sebab apa? Sebab walaupun unsur sama, peringkat dia tak sama. Tingkat Betul tak? T3. Yang ni peringkat ni 1 darab 2 Oh. kan? Yang ini 2 darab 1. Okey? Okey. A dengan B sama. Sama memang sama. Peringkat sama, matrik pun sama. Ada masuk lagi ke? Akasha. Semua masuk kalau dah nak habis dah kelas ni. Tadi siapa masuk tadi? Akasha. Najah Sekejap Akasha, Najah. Dengan siapa tadi? Goy Mana nama Najah? Najah, nampak macam Goy tadi. Siapa lagi seorang? Patiban dah masuk tadi. Alia ke tadi? Alia ada tak? Alia Izzati ada tak? Tak ada. Siapa seorang je tak ada? Siapa yang masuk ni? Yashrina Vidya. Yashrina ke? Vidya memang ada. Siapa Maksudnya 2 orang lah ni. Alia dengan Yashrina tak ada hari ni. Okey. Yang ni Okey. E ni sama tak? Sama tak A? Sama ke tidak? Sama. Yes. Tak. Tak. Sama. Tak sama. Sama. Sebab ni lambat 3. Jadi ni lambat 3 tak sama kan? Laju dengan baris dia tak sama. Unsur. Unsur E tak sepadan Kalau G confirm tak sama sebab matrik dia tak sama kan, peringkat dia tak sama. Sama? Sama dengan H. Oh sama lah, beza dia apa? Perpuluhan dengan pecahan. Tengok, kita nampak sekali pandang macam tak sama, sebenarnya sama. Betul tak? Ni matrik 2, 3, 2, 2, yang ni pun ni yang ni matrik 3, 2, yang ni pun 3, 2 kan? Cuma yang ni nombor perpuluhan, yang ni nombor pecahan. Samalah, unsur dia sama. G dengan H matrik yang sama sebab peringkat pun sama, unsur sepadannya pun sama. Nampak sekali imbang macam tak sama, sebenarnya sama. Nampak macam besar kan, tapi sebenarnya dia dapat dalam pecahan ni. 0.5 kan 1/2, 0.8 kan 4/5 kan. So ini adalah sama. Alright? Boleh tak kelas? Boleh. Oi. Boleh kan? Contoh 5. Diberi bahawa matriks P. Dia dah bagi X 7, 0, 5 tolak 3Z dan matrik Q 5, Y tambah 1, 0, 2Z. Tentukan nilai X dan nilai Y, nilai X, Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Maksudnya dia adalah matriks sama. Okey, kalau X ni duduk satu-satu kan, apa ni? Yang sama dengan dia kat sini. Pandang je 5. sebab dia dua adalah benda yang sama. 5. So X sama dengan berapa? 5. 5. Okey, kalau 7 sama dengan apa yang sini kan? 7 sama dengan apa yang sini? Y tambah 1 kan? Okey, selesaikan. So 7 tolak 1 jadi Y jadi 6. Okey, yang 5 tolak 3Z ni sama dengan sini kan? Betul tak? 2Z ni kan? Kedudukan, ikut kedudukan yang sama Faham tak ni? Faham. 5 tolak macam stres je aku. 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Okey, tolak 3Z pindah sini jadi 5Z. Z sama dengan 1, 5 bagi 5 1. Kedudukan lah sama sebab nama dia matrik sama. Okey, yang X ni kat sini. So
samakan dengan sini kan. So X ni sama dengan 5. 7 kat sini sama dengan Y tambah 1. 7 sama dengan Y tambah 1. 5 tolak 3Z belah sini mesti sama dengan sini kan. Sama dengan 2Z. Okey, yang ini adalah persamaan linear yang biasa. Awak selesaikan saja. Okey, mudah saja kan? Yang ni latihan Okey, hari ni belajar asas je yang ni. Boleh tak? Kelas? Boleh. Boleh cikgu, boleh. Okay, Cikgu, senang kenapa kan? kita belajar bab ni? Kenapa belajar? Kenapa Nanti belajar akan bab digunakan. ini? Apa kegunaannya? Adalah kegunaan je nanti dalam kehidupan seharian awak nanti. Sekarang memang awak rasa macam belajar tu tak ada guna kan. Tapi sebenarnya ada. Cuba kita tengok ada tak ada Cikgu guna untuk apa? Wajar tu tadi. Guna tak apa. Ada. Nanti awak kerja nanti nampak ada benda yang awak boleh selesaikan dengan kaedah ni. Kalau awak buat persamaan serentak kan, boleh selesaikan pasal persamaan pakai matrik tau. Kejap kita tengok yang atas. Apa dia kata untuk apa benda ni? Sekejap. Kenapa matrik digunakan? Gempoknya. Apa dia? Dah lah saya tak ni pun. Sekejap ya. Okey. Matrik digunakan dalam bidang matematik untuk mewakili dan menyelesaikan masalah algebra statistik geometri. Dalam kehidupan harian, seorang pengurus belian boleh mencatat jumlah inventory dalam perniagaan. Kamu kan orang ekonomi account kan? Ni. Boleh digunakan sebagai apa? Mencatat jumlah inventory dalam perniagaan. Adalah kegunaan dia nanti bila kamu dah kerja nanti. Boleh selesaikan dalam bentuk ni sebenarnya. Alright? Okay, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, homework nanti cikgu bagilah dalam grup. Saya setkan tag ke ataupun saya snap latihan. Okay. Buku modul matematik tu, okay, korang boleh beli tak? Siapa ada masalah nak beli? Ataupun nak cikgu order letak kat co-op ke macam mana? Buku modul tu. Buku yang warna hitam tu, yang boleh kan saya suruh beli kat Shopee ataupun kedai buku kan? Shopee. Shopee so tak ada masalah Kalau siapa yang ada masalah nak beli buku tu, boleh PM cikgu. Kalau nak minta tolong cikgu belikan, cikgu belikan dulu saya awak kat saya ke. Tapi saya tak naklah semua orang saya beli tak. Yang betul-betul ada masalah je. Boleh 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 cikgu. Boleh. Okay, untuk hari ni hanyalah pengenalan matrik sahaja. Latihan cikgu akan bagi dalam grup. Ada apa nak tanya? Yes. Hari ni saya tak bawa tablet, drawing tablet saya tu saya tak boleh nak cakap-cakap tu. Ada apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Tidak. Tak ada Okay. Okay lah, tak ada apa lah. Dah lah, habis lah. Bye. Bye. Apa dia? Kenapa? Tu je ke belajar? Yelah, hari ni belajar pengenalan je, 2.1. Nak belajar lagi ke? Kejapnya. Baik. Alah, Baik. dah lama kau bosan pula. Baik. Dah untuk hari ni yang Baik. pengenalan matrik je. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Alright? Okay, dah bye. Dah, Assalamualaikum. Salam. Okay. Salam. Terima kasih cikgu. Homework ada tau, nanti saya bagi dalam grup. Tak ada homework. Okay. Terima kasih cikgu. Sama.